lagi tu. Dia hebat. Jadi tuan-tuan, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dia ada kitab-kitab dia yang mana telah diwariskan kepada mazhab kepada anak-anak murid dia. Dan ada sebahagian daripada anak-anak murid telah ikhtisarkan kitab Imam Syafi'i. Antara yang paling glamour ialah Mukhtasar Muzani. Dan anak murid dia Al-Muzani ni, Mukhtasar Muzani. Imam Muzani rahmatullahi alaih dia pernah kata, kami duduk majlis Syafi'i lama, tapi kami tak faham semua apa yang Syafi'i kata. Kalaulah kami faham apa yang semua Syafi'i kata, nescaya kami akan bawa ilmu yang sangat banyak untuk umat manusia. Anak murid Imam Syafi'i tu, dia kata kami tak faham semua apa yang Syafi'i kata. Tapi hari ni kita tengok macam kita faham, macam kita cakap dengan Syafi'i sendiri, ataupun seolah-olah tu kitab kita. Muzani kata, aku kebanyakan kalamat Syafi'i aku tak faham. Kalaulah aku faham, nescaya aku akan bawa ilmu yang banyak untuk umat manusia. Ala kulli hal. Ada kitab-kitab yang ditulis oleh anak murid ni, yang dikumpulkan oleh para ulama dan disyarahkan. Mukhtasar Muzani lah antara yang diberi perhatian oleh para ulama. Disyarahkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab dia Al-Hawil Kabir, hampir dalam 20 jilid. Kemudian datanya Al-Imam Al-Juwaini rahmatullahi alaih, disyarahkan kitab tersebut, cetak dalam beberapa tahun yang lepas, ditahqiq oleh Dr. Abdul Azim Ad-Dib yang dikenali sebagai Juwaini Hazal Zaman. Imam Juwaini pada zaman sekarang ni, Imamul Haramain Al-Juwaini, dalam 20 jilid, dan dia telah habiskan hampir 30 tahun untuk keluarkan kitab tersebut. Dan yang paling menyebabkan kita rasa rendah diri ialah sebahagian daripada manuskrip asal tu berada di Palestin. Dan pada waktu tersebut, waktu perang dan seumpamanya, bagaimana kesungguhan dia sampai dia boleh dapat nuskah-nuskah tersebut, dan dia telah tahqiq hampir 30 tahun dan telah dikeluarkan dalam masa 20 tahun. 20 tahun tuan-tuan. 20 tahun. 20 jilid kitab ni, orang ada duit 1000 boleh beli. Tak sampai 1000 pun kalau beli Mesir. Tapi cuba tuan-tuan bayang, bagaimana kitab ni nak dikeluarkan dalam masa 30 tahun, masa untuk tulis balik manuskrip yang lama kepada tulisan baru, nak semak, nak cek daripada kitab-kitab lain dan seumpamanya. Sebab tu para muhakkik kita ada kata, laka ghunmuhu walana wa alaina ghurmuh. Kamu dapat faedah tapi kami dapat susah. Tapi tak apalah, memang niat dia untuk bawa jumpa Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. So, kata para ulama, apabila Imamul Juwaini dia mula mensyarahkan kitab Mukhtasar Muzani dan kitab-kitab mazhab yang lain, ulama dah tinggalkan semua kitab yang lama. Ulama hanya mula memberi perhatian kepada kitab Al-Juwaini sahaja. Sebab dia dah bawa segala benda yang penting-penting dalam ilmu mazhab Syafi'i sampai sini. Dan Imamul Haramain ialah guru kepada Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Dan Imam Ghazali telah ambil kitab tok guru dia. Telah ambil kitab tok guru dia. Dan dia banyak tanya dalam kelas. Sampai tok guru dia kata apa? Kalau bukan sebab mu Al-Ghazali lama dah aku ambak mu tubik. Tapi sebab mu ni Al-Ghazali, sebab mu ni hebat, aku tahanlah. Kalau tak lama dah aku ambak mu tubik. Sebab guru ni dia ada dia punya ego dia sendiri. Kalau nak murid tanya banyak-banyak, kita pun serabut kadang-kadang. Nak mengajar pun tak boleh, nak tanya semua. Sebelum mari kelas malah baca buku. Lepas tu masalah kelas, even saya sendiri pun, bila kita tanya benda, Syekh marah lah. Dah sekali dua dia layan lah. Lama-lama dah terganggu orang lain. Dia kata nampak sangat pun tak baca buku mari kelas. Benda tu 2 baris depan tu je. Benda tu 2 baris depan tu je. Jadi bila dia berada bersama dengan Imamul Haramain, dia mengaji, dia ikhtisarkan Nihayatul Matlaq kepada pelbagai kitab. Dia ada Al-Basit, ikhtisar lagi jadi Al-Wasit, ikhtisar lagi jadi Al-Wajiz, dan ada satu lagi kitab saya tak ingat. Jadi daripada Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Wasit, ulama-ulama yang datang selepas itu, mereka memberi tumpuan kepada kitab-kitab tersebut. Contohnya Al-Wajiz telah disyarah oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, Syekhul Madhab, orang yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dia telah syarahkan dalam kitab dia namanya Fathul Aziz, Syarah Al-Wajiz. Dan dalam tu dia syarah. Dan dalam kitab ni, Fathul Aziz ni, dia lebih kepada kitab perbandingan 4 mazhab. Kitab perbandingan 4 mazhab. Ada dalil hadis, ada dalil Quran, ada dalil qiyas lah, apa semua ada. Hak ni nak kata kitab mazhab Syafi'i ni berdalil. Cuma sebab kita bodoh, kita tak sampai lagi tahap tu. Jadi kita tak nampak, tak ada. Kita naik bersikap pun jatuh semua. Nak bawa kapal terbed dah. Memang dah lah tuan-tuan. Jadi, dia nak jadi ngepek lalu kali jadi masuk dalam bab-bab lagu ni. Tak maaf banyak dah. Jadi
Sini semua syarah 4 mazhab. Dan hadis-hadis yang digunakan telah ditakhrij, dinilai kesahihan dia, kedaifan dia oleh Ibnul Mulaqqin Asy-Syafi'i, tok guru kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, dalam satu kitab dia nama dia Al-Badrul Munir fi takhrij ahadis Ar-Rafi'il Kabir. 30 jilid dicetak. 30 jilid dicetak, dan lepas tu dia telah buat ringkasan Khulasah Al-Badril Munir. Dan Ibn Hajar sendiri pun dia buat ringkasan terhadap buku guru dia ni dalam 7 jilid, nama dia At-Talkhis Al-Habir. Dak nak rajak bahawasanya mereka juga menjadikan sunnah itu sebagai dalil dalam fiqh. Bahkan mereka bahaskan kedudukan dalil. Dak, mereka tulis semua benda tu. Kemudian daripada Al-Wajiz ni juga Imam Ar-Rafi'i rahmatullahi alaih dia buat satu matan. Matan yang orang kata kompres lah, orang kata benda yang sebagai poin-poin penting yang mana perlu dibaca di depan guru, perlu disyarahkan juga. Cuma kita kata sebagai pengingat. Benda ilmu duduk dalam diri guru dan juga dalam kitab-kitab yang lebih besar. Tetapi dicari poin-poin penting, dibuat, dinamakan sebagai matan. Dinamakan sebagai matan, dan benda itu perlu dibaca bersama syarah di hadapan guru. Nama dia Al-Muharrar. Al-Muharrar. Nampak tak? Tak ada malahan nak nulis. Dia Imam Rafi'i dia buat dua, satu syarah, satu ringkasan. Hak daripada syarah ni, dah Imam Nawawi rahmatullahi alaih dia ringkaskan lagi, jadilah Rawdatut Talibin. Rawdatut Talibin, kitab yang glamour dalam mazhab. Kemudian daripada Rawdatut Talibin diringkaskan lagi oleh Ibn Muqri kepada Rawdut Talib. Kemudian disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahmatullahi alaih, antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama yang mana menulis dalam pelbagai bidang. Ada syarah Bukhari, nama dia Minhatul Bari, dicetak dalam 9 jilid. Kemudian ada tulis kitab ulumul hadis, syarah Alfiyatul Iraqi, nama dia Fathul Baqi. Dia telah syarahkan Rawdut Talib dalam kitab dia nama dia Asnal Matalib, syarah Rawdut Talib. Berarti sedemok situ. Hak Al-Muharrar tadi, hak diringkaskan matan tadi, Imam Nawawi rahmatullahi alaih dia cek balik, dia ringkaskan balik. Hak itulah jadi Minhajut Talibin. Minhajut Talibin. Minhajut Talibin inilah akhirnya yang menjadi tunjang bagi mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, dengan erti kata sebagai poin-poin penting yang untuk dihafal, dijadikan buku teks. Tetapi poin-poin itu perlu dibaca dengan guru dan daripada kitab-kitab muktabar yang besar-besar. Benda itu untuk memudahkan kita. Dia panggil nota poket lah kalau kita. Sebab tu matan-matan ni dia dalam satu saiz yang kecil, sama ada tebal ataupun nipis, ikut level lah. Tapi dia panggil nota poket. Memang kita letak oleh poket pun. Tak naik bas kita hafal. Tak, masa nak tunggu bas, nak tunggu syekh datang. Sebab benda itu dinamakan sebagai nota penting, yang mana bila kita nampak benda tu, kita dah nampak dah dia punya poin-poin yang lain. Cara dia susun tu, dia ada gaya dah. Dan kalau kita mengaji, kita akan jumpa lah benda disebut ni, tetapi kefahaman di sebalik tu boleh jadi 4, 5, 6. Tetapi semua benda tu didatang dalam kepala kita, dengan syarat kita hafal matan dia. Sebab tu kata para ulama, man hafizal mutun hazal funun, siapa yang hafal matan dia akan dapat menguasai ilmu. Jadi daripada Minhajut Talibin diringkaskan oleh Syekh Zakaria Ansari tadi, nama dia Manhajut Tullab. Kemudian disyarah pula jadi Fathul Wahhab, syarah Manhajut Tullab. Syekh-syekh kami kata siapa yang mengaku mazhab Syafi'i tapi kalau tak baca kitab Syekh Zakaria Ansari, dia bukan Syafi'i. Siapa yang mana mengaku mazhab Syafi'i, dia tak baca kitab Syekh Zakaria Ansari, terutamanya Asnal Matalib dengan Fathul Wahhab, dia bukan mazhab Syafi'i. Hak ni kita nak tengok kronologi kitab. Jadi selepas tu Minhaj telah disyarah begitu banyak oleh para ulama. Disyarah begitu banyak oleh para ulama, hampir ratusan syarah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Hak An-Najmul Wahhaj, antara yang baru dicetak dalam beberapa tahun ni, hampir 10 jilid saya tak silap syarah dia. Dan syarah dalam ni Al-Imam Ad-Damiri rahmatullahi alaih, setengah sebut Ad-Dumairi rahmatullahi alaih, dia syarah dengan hadis, dia syarah dengan fiqh, dia syarah dengan dalil, membahaskan sahih tak sahih dalil dan seumpamanya. Maksudnya kitab-kitab mazhab ni bukan tak ada dalil, ada. Cuma dia ni untuk level orang yang mana dah mengaji banyak ilmu-ilmu lain di bawah, yang mana mengaji hadis, mustalah hadis, usul fiqh dan seumpamanya. Jadi antara syarah yang glamour untuk Minhajut Talibin ni, 4 biasa orang guna. Satu Khatib Syarbini, nama dia Mughnil Muhtaj, ada dalam 7 jilid.
kemudian kita ada Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajar Al-Haythami, kemudian kita ada Nihayatul Muhtaj oleh Al-Imam Ar-Ramli anak, kemudian kita ada Kanzur Raghibin oleh Imam Mahalli rahmatullahi alaih, tu guru pada Imam Suyuti. Biasanya 4 ni yang akan digunakan oleh para ulama untuk kita memahami matan minhaj. Tetapi banyak lagi kitab-kitab lain yang disebut. Antaranya ialah Tok Guru pada Ibn Hajar, Ibnul Mulaqin tadi, dia ada tulis satu kitab nama dia Umdatul Muhtaj. Tapi Umdatul Muhtaj ni panjang sangat, dia ringkaskan lagi, nama dia ialah Ujalatul Muhtaj. Ujalatul Muhtaj telah dicetak dalam 4 jilid. Dan untuk dalil bagi Minhaj Talibin, hak tadi dia tulis syarah. Hak ni dia nak tulis dalil saja. Dia tulis satu kitab lain nama dia Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj, telah dicetak juga. Jadi nak ayat bahawasanya para ulama mereka ada tulisan yang pelbagai tentang satu-satu matan ilmu, poin-poin ilmu. Ada yang lebih kepada syarah biasa, tetapi dalam masa yang sama ada kitab khusus membahaskan dalil. Sebab tu kata para ulama, ilmu mesti diambil daripada guru, iaitu bawa buku teks, guru akan syarah lagi berdasarkan syarah-syarah lain yang muktabar dan seumpamanya. Dan tuan-tuan, dalam kitab dalam mazhab Syafi'i ni banyak sangat, dan banyak sangat, nak bilai pun rasa bengong dah. Sahkah kita nak ngaji? Tapi kata para ulama, aku rasa pelik orang mana ngaji mazhab Syafi'i 4 tahun dia tak faham. Dan aku pelik orang ngaji mazhab Abu Hanifah 40 tahun tapi dia boleh faham. Nampak tak? Aku rasa pelik orang ngaji mazhab Syafi'i 4 tahun tapi dia tak boleh faham. Maksudnya ayat mazhab Syafi'i dia mudah, dia tak susah mazhab lain. Tapi aku pelik orang ngaji mazhab Abu Hanifah 40 tahun dia boleh faham. Sebab mazhab Abu Hanifah sangat susah. Saya ngaji mazhab Abu Hanifah tak banyak, tapi memang mazhab betul. Kita ngaji mazhab betul, bukan kita ngaji perbandingan, tak, kita ngaji mazhab betul. Memang tak banyak, tapi kita dapat tahu urutan kitab dia dan seumpamanya, dia memang sangat susah untuk kita faham. Tapi mazhab Syafi'i ni insya-Allah kalau kita ngaji tak susah.